Adakah kamu tidak lihat, kamu tidak tahu apa yang Tuhan lakukan kepada kaum Ad yang membina kota Iram dengan bangunan-bangunan tinggi mencakar langit, dengan tiang-tiang yang dipahat berbatu yang pejar dan besar. Kaum Samud yang memahat bukit yang besar dan pejar dijadikan bangunan di lembah. Kaum Fir'aun yang mempunyai bala tentera yang ramai dan besar. Mereka semua melakukan fasad, melakukan kejahatan, menunjukkan bahawa pembangunan kebendaan tidak memadai, pembangunan material tidak memadai, projek-projek mega tidak memadai. Allah Ta'ala mengutuk semua projek-projek ini sekiranya tidak berlandaskan kepada adil, baik dan beriman kepada Allah. Dan mereka yang tidak berlandaskan itu kebiasaannya mengumpulkan kebesaran negara dengan melakukan fasad, melakukan kejahatan, sama ada rasuah ataupun memaksa rakyat dengan cukai dan memaksa pekerja-pekerja dengan gaji yang tidak berpatutan, macam Fir'aun, Namrud, Qarun dan lain-lain. Dan mereka menunjukkan kemegahan, berbeza dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul mengatakan hadza min fadl Rabbi, ini kurnia Tuhan aku. Fir'aun mengatakan ini aku, ini yang aku buat, kamu tidak lihat, ini aku buat. Ini satu lagi projek Barisan Nasional. Ini Tuhan bagi padaku, Tuhan kurnia padaku. Ini Tuhan sebut contoh Nabi-Nabi dan mereka yang adil, berbeza dengan mereka yang melakukan fasad dan kejahatan. Ini aku yang buat. Berbangga dan dirinya, lupa kepada tanggungjawab yang diamanahkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sinilah wajibnya kita berjuang supaya PAS mengganti UMNO dalam memimpin negara. Mengapa? Yang pertama, UMNO merosakkan Islam. UMNO merosakkan orang Melayu Islam. UMNO merosakkan hubungan kaum. UMNO merosakkan Islam. Bukan sahaja melaksanakan dasar sekularisme yang bercanggah dengan Islam, dalam masa yang sama menunjukkan contoh yang buruk, wajah yang buruk kepada orang bukan Islam sendiri. Inilah Islamnya. Inilah gambaran Islamnya. Tulisan Jawi, pengajian Islam lemah dalam masa pemerintahan UMNO. Dia menyambung kerja-kerja British, tak perlu saya terang lagi. Hukum-hukum Islam ditinggalkan, pelaksanaan syariat diabaikan. Ini yang berlaku. Merebaknya kemaksiatan dan kemungkaran. Orang Melayu menjadi bangsa yang lemah dan bangsa yang bodoh. Tak tahu menilai diri dia sendiri, padahal dialah yang menjadi teras kepada kekuatan politik negara. Tapi dia tak pandai meletakkan diri dia sebagai teras kekuasaan politik negara. Kerana pemimpin-pemimpin UMNO lebih menjurus ke arah apa saja yang menyenangkan dia, walaupun semuanya daripada yang haram, semuanya daripada kalangan-kalangan yang boleh merosakkan Islam itu sendiri. Hubungan dengan kaum, sepatutnya kita menjadikan masyarakat majmuk sebagai model untuk melaksanakan Islam. Apabila Nabi SAW mendirikan kerajaan Islam di Madinah, Nabi mengadakan tahaluf dengan orang bukan Islam, termasuk orang Yahudi, termasuk orang Kristian, termasuk musyrikin Arab yang menerima pemerintahan Islam dan menerima pelaksanaan Islam yang adil. Berbagai kaum bukan alasan untuk kita bertelengkoh dan berperang, tetapi menjadi alasan untuk membina kekuatan. Kerana Ibn Khaldun mengatakan al-insan madaniyun bit-tabi'i, manusia itu madani, mengikut tabiat semula jadinya. Di sinilah memerlukan masyarakat madani. Banyak orang bercakap tentang masyarakat madani. Apa makna madani? Madani dia perkataan Arab, iaitulah Madinah. Bila Nabi nak mendirikan kerajaan di Madinah, Nabi ubah nama Yasrib kepada Madinah. Madinah dengan makna tempat manusia berkumpul, tempat manusia berhadarah, berhadir.
Hadari bukan Islam hadari. Hadarah yang diislamkan. Ini kita kena faham. Untuk menghadirkan manusia di Madinah, Madani dan hadari. Kerana manusia tidak boleh menghasilkan apa yang jadi keperluan diri, malaikat dengan ada kerjasama. Kerjasama di antara petani, nelayan, pelombong, industri, peniaga, barulah boleh menghasilkan sehelai baju. Sebagai satu contoh. Tak mungkin kita nak sehelai baju, kita yang tanam kapal, kita yang cari besi, kita yang pita benang, kita seorang belaka. Tak mungkin. Mesti berlaku pembahagian kerja. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala jadikan manusia berbagai kaum di seluruh dunia. Dan masing-masing kaum ada ilmu dia, kebolehan dia, kekuatan dia. Sekiranya kita mengolah berbagai kaum yang ada, maka kita mengolah berbagai kebolehan, sifat yang ada pada kaum. Kalau diwujudkan dengan cara yang baik, kita boleh membina sebuah negara yang hebat. Tanggungjawab kita ialah memperkenalkan Islam. Tidak mustahil. Mula-mula mereka terima Islam dulu, lepas tu mereka masuk Islam. Ini kerja Allah Ta'ala. Kerja kita ialah melakukan apa yang boleh kita buat.